Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera pelajar-pelajar semua. Baik, pada hari ini kita akan sambung pelajaran kita dengan topik yang baru. Pada minggu lepas kita dah tengok tajuk pentadbiran peringkat pusat, pentadbiran peringkat pusat, di mana ketua negara adalah Yang di-Pertuan Agong, ketua kerajaan adalah Perdana Menteri Malaysia, ya, dengan dibantu oleh jemaah menteri, ya, jemaah menteri, di bawah jemaah menteri ada apa nak kita panggil kementerian, ya, kementerian-kementerian yang ditubuhkan, dan di bawahnya ada jabatan-jabatan, agensi-agensi, kemudian kita ada suruhanjaya, majlis-majlis yang ditubuhkan, ya, serta agensi-agensi kerajaan dan juga separuh kerajaan, okey, yang kita panggil perbadanan, ya, perbadanan, ya. Okey, apa tujuan semua agensi ini ditubuhkan? Adalah untuk membantu jentera pentadbiran kerajaan Malaysia, ya, untuk mencapai matlamat apa yang telah digariskan oleh Perdana Menteri dengan bantuan jemaah menteri, ya, di bawah menteri-menteri yang menerajui kementerian-kementerian atau portfolio yang telah ditetapkan, ya, yang telah ditugaskan oleh Perdana Menteri. Baik, pada hari ini kita akan sambung dengan satu topik baru, iaitu masih dalam topik 7, masih dalam topik 7, iaitu tentang sistem pentadbiran negara, tapi kita beralih kepada sistem pentadbiran di peringkat negeri, ya, iaitu kerajaan negeri, ya. Okey. So, dalam slide yang Madam paparkan di sini, okey, slide yang pertama, okay, kita tengok sini, ini adalah berita semasa, ya. Berita semasa yang baru saja keluar minggu lepas, ya. Minggu ini belum selesai lagi, ya, iaitu kemelut politik membawa kepada pembubaran DUN Melaka. Okey, Madam nak tanya respon lah daripada student Madam yang ada dekat sini. Okey, apa yang kamu tahu tentang kemelut politik yang bawa kepada pembubaran DUN di Melaka ni? Secara ringkas saja. Okey, siapa boleh jelaskan sikit? Rosnita? Ni, hilang kepercayaan. Siapa? Jelaskan sikit. Nampak siapa? Siapa yang boleh bantu? Tak ada masalah, boleh bantu. Sebab sebagai pelajar universiti, awak kena tahu, ya, kena tahu apa yang berlaku di dalam negara kita dan apa yang berlaku di luar negara kita, ya. Tapi untuk semester 1, awak cuma kena ambil tahu apa yang berlaku di dalam negara. Besok bila masuk semester 2 dan semester 3, kita akan pergi ke luar negara pula, ya. Ini tentang negara kita sahaja ni, ya. Kita belajar daripada mula itu topik 1, ya, tentang sistem kerajaan, konsep negara berdaulat, ya, apa yang dikatakan negara berdaulat. Kita belajar tentang pentadbiran peringkat pusat, dan hari ini kita nak tengok pentadbiran peringkat negeri. Dan bila kita nak belajar tentang pentadbiran peringkat negeri, kebetulan, ya, fenomena politik, kita panggil fenomena, ya, yang berlaku di negara kita masih belum lagi reda, ya. Setelah di peringkat pusat nampak macam reda, berlaku pula huru-hara ni di peringkat negeri, iaitu di negeri Melaka. Yang tadi tu hilang kepercayaan. Rosnita cakap dia hilang kepercayaan. Kepercayaan apa? Siapa boleh respon? Kepercayaan apa? Siapa boleh tambah sikit? Kepercayaan apa kepada apa? Okey. Okey, di bawah kerajaan Melaka, ya, negeri-negeri yang ada di tanah Melayu, kita mengamalkan sistem demokrasi berparlimen, beraja, berperlembagaan. Okey, kerajaan Melaka ada sultan tak? Ada tak? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Okey, tak ada. Siapa yang memerintah kerajaan Melaka kalau tak ada sultan? Sultan Melaka dulu-dulu ada kan? Kita belajar sejarah Melaka sejak abad ke-15, ya. Sultan Melaka antara sultan yang gah di persada Nusantara, ya. Melaka menjadi pusat perdagangan penting.
Tapi selepas Melaka ditakluki oleh Portugis 1511, dan Melaka ditakluki oleh Belanda, diikuti dengan Inggeris, dan akhirnya Melaka tak ada sultan pun. Jadi sekarang ni Melaka di bawah pentadbiran yang di-Pertua Negeri, yang menggantikan sultan. Ingat ya, yang di-Pertua Negeri. Tapi itu pemerintah di peringkat negeri Melaka sahaja. Negeri-negeri lain, 9 buah negeri lain ada sultan. Tiap-tiap negeri ada sultan. Okey, berbalik semula kepada Kerajaan Melaka. Okey, Kerajaan Melaka di bawah yang di-Pertua Negeri. Yang menjadi ketua kepada Kerajaan Melaka adalah Menteri Besar ke Ketua Menteri? Menteri Besar ke Ketua Menteri? Ketua Menteri. Aduh, macam mana ni anak-anak semua ni belajar tingkatan 5 dulu sejarah, tingkatan 3 belajar sejarah, tingkatan 4 belajar sejarah. Semua dah lupa Tak boleh macam tu. Kena sentiasa ada kat fingertip awak tentang sejarah negara kita. Penting. Okey. Alright. Jadi apa yang berlaku? Siapa boleh tambah tak? Siapa tahu apa yang berlaku dalam Kerajaan Melaka ni? Kerajaan Melaka di bawah pemerintahan Ketua Menteri yang dilantik oleh masa pemerintahan Perdana Menteri dulu. Sebelum Perdana Menteri Ismail Sabri. Sebelum tu siapa? Tan Sri Muhyiddin Yassin. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Masa pemerintahan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Menteri Kerajaan Melaka adalah di bawah pemerintahan Parti Perikatan Nasional. Jadi Ketua Menterinya dipilih melalui Parti Perikatan Nasional. Jadi apa yang berlaku baru-baru ini adalah 4 orang kita panggil ahli Dewan Negeri yang sepatutnya bersama-sama menyokong Ketua Menteri yang telah pun dilantik oleh Perdana Menteri sebelum ini, telah menarik kembali apa? Sokongan. Itu yang dikatakan mereka mempertikaikan tentang undi. Undi kita panggil usul percaya. Undi usul tidak percaya kepada Ketua Menteri yang ada sekarang. Jadi apabila 4 orang ahli Dewan Negeri Melaka ini yang terdiri daripada mereka yang menganggotai Parti UMNO, jadi kerajaan negeri goyahlah, tak cukup majoriti suara, tak cukup majoriti suara dalam Dewan Undangan Negeri. Bila tak cukup majoriti suara, apa yang berlaku? Lepas ni nak semua orang baca apa yang berlaku politik dalam negara kita, ambil tahu, ambil peduli. Jadi apa yang berlaku? Yang di-Pertua Negeri telah membubarkan parlimen, membubarkan Dewan Undangan Negeri Melaka. Jadi mengikut perlembagaan, apabila sesebuah Dewan Undangan Negeri ataupun kita panggil parlimen di peringkat pusat, di peringkat negeri kita panggil Dewan Undangan Negeri, apabila ianya dibubarkan, maka dalam masa 60 hari pilihan raya mesti diadakan. Faham? Okey. Jadi oleh kerana pandemik COVID-19 sekarang masih belum reda dan kita sekarang baru sahaja diumumkan oleh Perdana Menteri boleh merentas negeri bermula hari ini. Namun begitu tahap pandemik COVID-19 kita bukanlah berada dalam tahap insecure. Kalau kita tengok masih lagi kes yang kita tengok semalam 8,000 kes. 8,000 kes. Masih banyak lagi. Jadi jika berlaku pilihan raya adalah dibimbangi, penyakit COVID-19 ini akan merebak lagi semula, dan akan menimbulkan gelombang yang keempat nanti, keempat, kelima. Jadi itu yang dibimbangi oleh Menteri Kesihatan secara
Ya, Menteri Kesihatan. Siapa Menteri Kesihatan sekarang? Siapa? Siapa Khairi Menteri Jamaluddin. Kesihatan? Ha? Macam pakcik awak sebut Khairi Jamaluddin kan? Kena sebutlah dengan pangkat-pangkat dia sekali kan? Siapa pangkat dia? YB. Kalau kita tak pasti kita sebut YB je lah. Ya, sebab dia adalah Khairi Jamaluddin tu yang awak sebut tadi tu adalah ahli Dewan Rakyat. Ya, dia bukan ahli Dewan Undangan Negeri tau. Dia ahli Dewan Rakyat. Maksudnya dia adalah ahli Dewan Rakyat yang menduduki kerajaan pusat. Okey, yang kita cakap sekarang ialah tentang Dewan Undangan Negeri. Ya. Setiap negeri ada Dewan Undangan Negeri masing-masing. Okey, jadi apa yang telah berlaku dalam senario politik baru-baru ini adalah Dewan Undangan Negeri Melaka. Ya, apabila 4 orang parti ahli Dewan Undangan Negeri dari parti UMNO telah menarik kembali sokongan ya kepada Ketua Menteri Melaka. Jadi tak cukuplah apa sokongan, tak cukup undi, tak cukup suara dalam Dewan Undangan Negeri. Makanya yang di-Pertuan Negeri telah membubarkan Dewan Undangan Negeri yang sepatutnya dari tarikh pembubaran tersebut satu pilihan raya peringkat negeri diadakan. Tahu tak apa yang berlaku di peringkat Sabah tahun lepas? Dewan Undangan Negeri Sabah apa yang berlaku? Itu yang berlaku apa ni gelombang kedua kan pada tahun lepas, gelombang kedua yang lebih besar ya apabila pandemik COVID-19 merebak dengan cepat dan timbul pula berbagai varian lepas tu termasuklah varian Delta yang ada sekarang ya. Okey, alright, kita sambung. Baik, seterusnya Okey, ni struktur kerajaan negeri. Dan kita tengok slide yang berikutnya. Okey, ini adalah sistem dan struktur pentadbiran peringkat negeri iaitu kerajaan negeri yang diketuai oleh Sultan. Okey, nampak tak slide madam? Nampak tak slide madam? Nampak. Okey, yang diketuai oleh Sultan. Okey, Toraja ataupun yang di-Pertuan Negeri. YDP ni yang di-Pertuan Negeri ni ya. Contohnya di Melaka yang di-Pertuan Negeri ya. Okey, kemudian dalam setiap kerajaan negeri ada Majlis Mesyuarat Kerajaan. Majlis Mesyuarat Kerajaan di peringkat negeri ataupun ESCO ya. Dan dalam kerajaan negeri ada jabatan ya, jabatan-jabatan yang ditubuhkan dan juga agensi-agensi yang ditubuhkan bagi melancarkan pentadbiran di peringkat negeri. Dan dalam kerajaan negeri juga ada perbadanan. Ini perbadanan di peringkat negeri. Ya. Di peringkat pusat juga ada perbadanan. Kita dah tengok kan sebelum ni, peringkat pusat ada perbadanan dan di peringkat negeri juga ada perbadanan. Okey. Okey, seterusnya ada juga Suruhanjaya. Ya, Suruhanjaya ditubuhkan peringkat negeri dan semua ini, semua yang Madam sebutkan tadi adalah di bawah pemerintahan Ketua Menteri ataupun Menteri Besar. Okey, Ketua Menteri adalah ketua kerajaan setiap negeri. Sultan adalah ketua negeri. Okey, Madam ulang sekali lagi. Ketua Menteri atau Menteri Besar adalah ketua kerajaan setiap negeri. Manakala Sultan adalah ketua negeri bagi setiap negeri. Okey, apa beza Ketua Menteri dengan Menteri Besar? Ketua Menteri adalah bagi negeri yang tidak mempunyai Sultan. Contohnya Melaka. Okey, dan Menteri Besar adalah bagi negeri yang mempunyai Sultan. Ya, iaitu bagi 9 buah negeri. Okey, kita tengok di sini. Okey, ini adalah sultan-sultan yang ada di negeri-negeri ya, di tanah Melayu.
ya, tanah Melayu. Kenapa Medan sebut tanah Melayu? Ya, Sabah Sarawak tak ada sultan, ya. Okey, kita tengok Sultan Negeri Pahang. Okey, contoh yang di-Pertuan Agong sekarang dipilih dalam kalangan Sultan yang 9 ini datangnya dari negeri Pahang. Sultan Abdullah yang menjadi Yang Tuan Agong sekarang adalah dari negeri Pahang. Okey, kita ada negeri Kedah. Okey, negeri Kedah juga ada Sultan. Kemudian negeri Kelantan juga ada Sultan. Perlis juga ada Sultan. Perak juga ada Sultan. Johor ada Sultan. Terengganu ada Sultan. Selangor ada Sultan. Okey, jadi ada berapa yang ada Sultan ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, dan satu ni yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Okey, Negeri Sembilan sahaja yang tak memakai gelaran Sultan tapi tarafnya sama, iaitu Sultan. Ya, kenapa gelaran dia berbeza? Bukan Sultan. Ini kena belajar balik tingkatan 3 dia belajar ni. Ya, di mana Negeri Sembilan ni dia unik sikit. Ya, saya pernah duduk dulu kat Negeri Sembilan. 10 tahun saya mengajar di Negeri Sembilan. Ya, Negeri Sembilan ni mengamalkan adat pepatih. Ya, kena membaca tentang sejarah pagar ruyung. Ya, raja apa nama tu, Melewa tak ingat benda-benda apa nama tu, dari pagar ruyung, ya, asal usul dia, ya. Jadi adat perpatih. Kalau negeri-negeri lain mengamalkan adat temenggung. Sebab tu kita tengok gelaran untuk sultan dia berbeza. Bagi Negeri Sembilan memakai gelaran yang di Pertuan Besar Negeri Sembilan. Okey. Alright. Seterusnya, okey, kita tengok tugas-tugas sultan. Ini tugas-tugas sultan, ya. Dalam sesebuah negeri yang ada sultan, bagi negeri yang tak ada sultan, yang di Pertua Negeri. Ini tugas-tugas, ya. Okey, pertama, melantik ketua menteri atau menteri besar. Okey, bagaimana ketua menteri atau menteri besar ni dilantik? Ya. Mereka ni dilantik daripada pilihan raya lah. Ya. Apabila pilihan raya diadakan di setiap buah negeri, kita tengok siapa yang menang majoriti. Majoriti undi dalam pilihan raya. Kalau masa dulu kita panggil majoriti 2/3 suara. Kalau dapat majoriti 2/3 suara, kiranya sesebuah negeri itu dilantik daripada parti yang mantap lah. Ya, dapat 2/3 suara kan. Tetapi senario politik yang berlaku sekarang di peringkat pusat pun kita tak dapat 2/3 suara. Kita cuma dapat majoriti mudah. Madam ada bagi contoh kan sebelum ni di peringkat pusat. Dalam parlimen jumlah ahli Dewan Rakyat kita ada 2, 2, 2. Okey, ingat sifir tu. 2, 2, 2. Dan kalau majoriti mudah bermakna bahagi 2 tambah 1. Okey, 1, 1, 2. Maknanya mempunyai kelebihan 1 suara sahaja. Itu yang kita panggil majoriti mudah. Ya. Okey, apabila sebuah kerajaan ditubuhkan melalui majoriti mudah, sebuah kerajaan itu tidak mantap lah. Kerajaan yang ditubuhkan akan menjadi goyah. Maksudnya banyak tentangan-tentangan daripada parti-parti pembangkang yang cuba untuk merampas kuasa. Jadi itu yang berlaku daripada zaman Perdana Menteri YB Muhyiddin Yassin kan, sampai dia terpaksa meletakkan jawatan dan sekarang digantikan dengan Datuk Seri Ismail Sabri kan. Orang Pahang tu sama negeri dengan saya. Okey. Jadi walaupun telah dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong menjadi Perdana Menteri yang baharu, namun Ismail Sabri juga mendapat tentangan daripada parti-parti pembangkang. Ya, kenapa jadi demikian? Sebab tak dapat majoriti 2/3. Bila tak dapat majoriti yang kuat, jadi kerajaan itu goyah. Ya. Sama juga di peringkat negeri. Okey. Jadi sultan akan melantik ketua menteri
atau menteri besar. Okey, cuba ulang balik apa yang Madam cakap tadi. Daripada mana? Daripada parti yang mana? Ulang balik, daripada parti yang mana? Cepat. Madam dah beritahu tadi. Daripada parti yang mana? Parti yang mana? Cepat. Cepat. Ketua Menteri atau Menteri Besar dilantik dalam kalangan parti yang apa? Safiana Izzurin. Safiana. Ya. Parti yang macam mana? Parti yang macam mana? Seorang perdana Ketua Menteri dan Menteri Besar boleh dilantik dalam kalangan parti yang menang lah. Kan ada pilihan raya. Bila ada pilihan raya, siapa yang menang majoriti? Majoriti mudah atau majoriti 2/3 suara? Kena tahu ini elok politik negara kita, peringkat negeri semua kena tahu. Contoh yang dekat kerajaan Selangor, negeri Selangor. Selangor bukan di bawah kerajaan Perikatan Nasional. Kita di bawah Parti Pembangkang, daripada penubuhan Pakatan Harapan dulu, kerajaan Pakatan Harapan menang, Okey. Selangor ni di bawah Pakatan Harapan. Di bawah PKR. Kita di bawah negeri pembangkang. Namun demikian kerajaan pusat tidak bertanggungjawab. Contohnya kalau kita tengok aspek pemberian vaksin, walaupun di bawah kerajaan pembangkang, tapi tanggungjawab kerajaan pusat adalah juga terhadap kerajaan negeri. Dari segi peruntukan keuangan, dari segi kesihatan, dari segi pendidikan, Okey? Jadi kena tahu selok-belok pentadbiran negara kita sebab kita duduk dalam negara Malaysia. Dan kita bawah kerajaan pusat. Okey? Okey, right. Jadi tugas seorang sultan adalah melantik ketua menteri dan juga menteri besar. Namun ada syarat dia dari sini, atas nasihat siapa? Nasihat siapa? Apa dia? Sultan melantik ni atas nasihat siapa? Ketua menteri besar ni. Yang di Pertua Negeri. Kalau bagi Negeri Melaka lah. Perdana Menteri dia peringkat pusat. Ini ke peringkat negeri. Peringkat negeri. Ketua Menteri, Menteri Besar. Menteri Besar bagi kerajaan negeri yang ada sultan. Ketua Menteri bagi negeri yang tak ada sultan. Contohnya Melaka, Pulau Pinang. Mana lagi yang tak ada sultan? Mana lagi negeri yang tak ada sultan? Melaka, Pulau Pinang lagi? Sabah. Mana lagi? Sabah dan? Sarawak. Dan? Sarawak. Negeri-negeri yang tidak bersultan. Okey, seterusnya tugas seorang sultan adalah melantik waris-warisnya. Yang penting kat sini lah pemangku raja. Tengok pemangku raja. Kenapa penting melantik pemangku raja? Sebab pemangku raja ni akan menjadi sultan. Akan menjadi sultan menggantikan ayahandanya. Dan kedudukan seorang sultan itu sangat penting. Kerana sultan adalah ketua. Ketua negeri bagi setiap negeri. Dan dalam kalangan sultan yang dilantik menerajui sesebuah negeri itu ada 9 buah negeri yang akan dipilih salah seorangnya yang tahu sekali untuk menjawat jawatan yang di Pertuan Agong. Okey? Alright, seterusnya. Sultan juga berperanan sebagai pengerusi Majlis Pengampunan. Okey? Pengerusi Majlis Pengampunan. Pengampunan yang berkaitan dengan hal ehwal undang-undang Islam. Kerana apa? Sultan adalah ketua agama bagi setiap negeri.
Sultan adalah ketua agama bagi setiap negeri, ya, dan pelindung adat istiadat dan juga hak istimewa orang-orang Melayu, orang Bumiputera di dalam setiap negeri, ya. Buka kamera tu, jangan tu self kamera. Okay. Tengok tugas sultan yang lain, yang dah sebut tadi sebagai ketua agama Islam, ya, ketua agama Islam jadi penasihat, pembuat hak ehwal agama atas nasihat mufti, ya. Okay. Alright. Seterusnya sultan juga bertugas menjadi pengurusi majlis mesyuarat raja-raja, dan seseorang sultan boleh memanggil persidangan mesyuarat raja-raja Melayu atas urusan yang penting. Contohnya, apa yang berlaku kepada Yang di-Pertuan Agong. Banyak kali, ya, Yang di-Pertuan Agong memanggil raja-raja Melayu untuk bersidang, ya, sebelum pemilihan Perdana Menteri, ya, sebelum pemilihan Perdana Menteri, ya. Okay. Alright. Seterusnya kita tengok bateri saya dah getting low, ya. Saya cepat sikit, ya. Okey, seterusnya kita tengok majlis mesyuarat kerajaan. Okey, dalam sebuah negeri ada majlis mesyuarat kerajaan, ya. Majlis mesyuarat kerajaan ni yang menjalankan kuasa eksekutif. Apa maksud kuasa eksekutif? Yang buat kerja lah. Yang memastikan sesebuah kerajaan itu berfungsi, ya, mengikut apa yang sepatutnya dia berfungsi. Ya, maksudnya dia jaga pentadbiran di peringkat negeri. Contoh tentang masalah air lah, masalah fasiliti, masalah pembangunan, masalah ekonomi, masalah kebajikan masyarakat. Semua dibincangkan dalam majlis mesyuarat kerajaan. Okey, diketuai oleh Menteri Besar atau Ketua Menteri. Ingat, ya, Menteri Besar bagi negeri yang ada sultan dan Ketua Menteri bagi negeri yang tidak ada sultan. Okey, ahli MMK ni, ya, Majlis Mesyuarat Kerajaan, ya, dipilih melalui pilihan raya. Iaitu yang menang dalam pilihan raya lah yang mewakili parti-parti, kan, yang menang dalam pilihan raya menjawat portfolio masing-masing, ya, ataupun kita panggil ahli Dewan Rakyat di peringkat parlimen, tapi peringkat ahli Dewan Undangan Negeri kita panggil ahli Dewan Undangan Negeri lah, ADUN, kita panggil ADUN singkatan dia, ya, ADUN. Okey. Dan Majlis Mesyuarat Kerajaan juga melantik seorang pegawai keuangan negeri. Okey, pegawai keuangan negeri ni akan menjaga hal ehwal yang berkaitan dengan negeri, ya, hal ehwal keuangan yang berkaitan dengan negeri masing-masing. Dia tidak akan melangkaui daripada negeri dia. Ya, kalau dia jaga negeri Selangor sajalah. Dia tak akan melangkaui negeri-negeri lain. Kenapa? Sebab kuasa dia adalah termaktub kepada negeri tempat dia bertugas sahaja. Okey. Dan dalam Majlis Mesyuarat Kerajaan juga ada penasihat undang-undang, yang akan menjalankan tugasnya dalam bidang undang-undang, ya, berkaitan dengan undang-undang negeri lah. Okey. Kemudian ada setiausaha kerajaan negeri. Okey, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri ni akan dipengerusikan oleh Menteri Besar, okey, atau Ketua Menteri, dan di dalamnya juga ada setiausaha kerajaan negeri yang akan membantu Menteri Besar dan Ketua Menteri jalankan rancangan-rancangan pembangunan di peringkat negeri. Ya, alright. Okey, seterusnya. Okey, kita tengok pula tugas-tugas Menteri Besar, ya, tugas-tugas Menteri Besar, ya. Okey, tugas Menteri Besar atau Ketua Menteri, ya, Menteri Besar ni bagi negeri yang ada sultan, Ketua Menteri bagi negeri yang tidak ada sultan. Okey, mentadbir kerajaan negeri. Yang pertama, mentadbir kerajaan negeri. Okey, contohnya Menteri Besar Selangor, okey, berada dalam pejabatnya, okey, untuk mengepalai urusan pentadbiran bagi negeri Selangor. Dan Menteri Besar Negeri Pahang
Menteri Besar Negeri Perak, Menteri Besar Negeri Perlis, ya, Kedah, dia berada dalam portfolio dia dalam negeri masing-masing. Ya. Okey, penasihat pada sultan bagi negeri yang mempunyai sultan dan penasihat kepada yang di-Pertuan negeri. YDPN ni yang di-Pertua negeri. Ya, bagi negeri yang tidak ada sultan, ya. Contohnya Melaka, ya. Melaka, Sabah, Sarawak, Pulau Pinang, ya. Okey. Alright, kita sambung lagi. Antara tugas Menteri Besar juga adalah penghubung antara kerajaan negeri dan pusat. Okey. Kenapa kerajaan negeri dan pusat harus berhubung? Wajib berhubung. Kerana negeri-negeri yang berada di bawah kerajaan negeri berada dalam kerajaan Malaysia dan kerajaan Malaysia diperintah, ditakbirkan, ya, melalui kerajaan pusat, ya, di bawah Perdana Menteri dan Jemaah Menteri, dan kerajaan pusat juga di bawah Perdana Menteri wajib, ya, memberi kata sumbangan kepada kerajaan negeri, ya, sumbangan dari segi keuangan, ya, sumbangan daripada kesihatan. Contohnya apa yang kita dapat sekarang, kerajaan Selangor kan, hampir 90% individu dewasa Selangor telah divaksin. Di mana kita dapat vaksin tersebut? Dari kerajaan pusat, ya. Itu tanggungjawab kerajaan pusat. Dan kerajaan pusat juga mesti memberi keuangan, sumbangan keuangan kepada kerajaan negeri mengikut, adalah formula dia, ya. Antaranya rangkaian jalan raya, berapa panjang rangkaian jalan raya, berapa ramai jumlah penduduk yang ada di sebuah negeri tersebut. Jadi dia akan beri bantuan, peruntukan, kita panggil. Bantuan tu bukan, bantuan tu macam bantuan manja, kita panggil peruntukan. Peruntukan kerajaan pusat kepada sesebuah kerajaan negeri. Okey, seterusnya tugas Menteri Besar juga adalah sebagai penasihat kepada sultan. Okey, pertama dalam pembentukan sesebuah Dewan Undangan Negeri kan, ada ahli-ahli yang kita panggil ADUN kan, ahli Dewan Undangan Negeri. Pelantikannya mestilah dilantik oleh sultan sesebuah negeri atas nasihat Menteri Besar atau Ketua Menteri. Okey. Melantik portfolio ahli MMK, maksudnya ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan. Okey. Jadi setiap ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan tu ada portfolio dia. Kan? Itu juga adalah tugas Menteri Besar. Ya? Okey, seterusnya kita tengok pejabat sukses kerajaan negeri. Okey, ada soalan tak sampai situ? Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Medium saya. Ya. Teruskan. Nak tanya kan. Kalau masa pandemik dulu kan. Kan yang memerintah kerajaan kita sekarang ni ahli pembangkang. Lepas tu macam masa tu memang perlukan lockdown, tapi kenapa diorang still bangkang? Adakah tugas pembangkang benda yang patutnya? Tugas pembangkang memang bangkang je lah kerja dia. Kalau tak membangkang, maknanya tak kerja. Tapi kadang-kadang apa yang bangkang betul juga. Dalam sesebuah negara, dia kena ada kerajaan, kena ada pembangkang. Dan kalau tak ada pembangkang, sesebuah negara tu akan jadi kerajaan autokratik. Kerajaan autokratik, ya. Apa yang pemimpin cakap, tak ada siapa bangkang, semua setuju. Tak setuju, pancung kepala. Itu kerajaan autokratik. Nama dia kan. Jadi dalam kerajaan demokrasi, pembangkang tu penting juga, kena ada. Ya. Tapi kalau dia bangkang benda betul, itu kita boleh nilai sendiri sebagai rakyat. Undi kita ada rahsia, kita nak sokong siapa kan. Yang penting kita kena sokong pemimpin yang mementingkan rakyat. Ya.
dalam cadangan yang terbaharu kan. Okey. Kerajaan yang terbaharu sekarang ni di bawah Perdana Menteri yang baru ni, okey, mencadangkan untuk tahun ya. Dibolehkan untuk mengundi kan. Itu kita ada bincang tentang undian kan. Dia boleh untuk mengundi. Ya, kita tunggu je lah bila dia bincangkan di parlimen dan diwakilkan individu Madam. maksudnya pelajar-pelajar yang masih berada di bangku sekolah, ibu 18 tahun, ada kuasa untuk membuat pengundian bila ada hari. Macam sangkut-sangkut. Kerajaan negeri, jabat setiausaha kerajaan negeri, tugasnya adalah menyelaraskan program-program negeri. Tak dengar? Suara tak dapat clear. Saya tak dapat apa Mel cakap. Line medium slow kot. Suara madam dengar? Suara medium sangkut-sangkut. Macam tak boleh nak dengar lagi. Suara madam dengar tak? Dapat dia tadi. Hmm? Okey, ni dah okey sikit. Tapi tadi sponsor media cakap sangkut lah dan saya tanya soalan tadi. Sangkut-sangkut ya? Okey, sekarang dengar tak? Boleh nampak tak slide? Okey, Slide boleh nampak. Kan bateri saya pun dah getting weak. Tinggal 11%. Okey, kita cepatkan sikit ya. Nanti kita buka untuk sesi soal jawab esok lah, dalam esok kita bincangkan esei sekali dan juga kita bincangkan juga kalau ada persoalan ya. Sebab saya pakai laptop ni sebab saya nak apa record ya. Kalau pakai tab tu dia susah sikit nak record. Kalau kat rumah tu saya boleh nampak ya. Okey, kita teruskan lah ya. Seterusnya Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri, okey, tugasnya adalah untuk melantik. Melantik ha? Ada tuan Medium punya slide mana? Assalamualaikum. Boleh dengar? Slide medium hilang. Tadi sebab dia getting slow. Tak dengar apa-apa. Okey. Okey, tak apa. Sekarang awak buka buku FB sebab okey, cuba buka buku LP. Muka surat berapa madam? Muka surat 99. Madam left. Madam kata dia madam habis. Rosmita mengajar sambung. Tengok tally.
Siapa nak ngajar? Okay, tak usah. Pada cakap lagi suruh cari line hidup ini. Surat 59 sekarang. Karma. Baca je. Baca je lah. Madam kata sambung esok Madam kata sambung esok. So Madam kata left. Petak lah motor ni. Siap. Bye-bye. Bye. Bye. Kenapa live weh?